Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Syahdatul Nazira Abu Zar dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 3 akan mengupas isu sensitiviti agama dari sudut pengaruh Islam liberal di dalam filem Mentega Terbang. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli termasuk saya, iaitu Nur Shazlin Shafira binti Azni, Nur Ain Nabila binti Rosdi, Syazah Nur Zulaika binti Samsudin, Nur Azlina binti Ahmad dan juga Nur Amira Syamimi binti Aminuddin. Kontroversi iaitu isu sensitiviti agama telah ditonjolkan dalam babak-babak filem Mentega Terbang karya Khairi Anwar. Ekoran itu, ramai pihak seperti para ulama dan juga JAKIM sendiri telah turun tangan untuk mengupas isu ini dengan lebih mendalam dari perspektif Islam. Sebagai buktinya dapat dilihat dalam catatan berita yang ditulis oleh Luqman Tarmizi dan juga Al-Bakri 2023. Namun begitu dapat dilihat tidak ada artikel khusus yang diterbitkan untuk mengupas isu ini. Oleh itu, kami berasa terpanggil untuk mengkaji sejauh manakah isu sensitiviti agama dari sudut liberalisme telah ditonjolkan dalam filem ini dengan menghuraikan dua elemen utama iaitu falsafah liberalisme dan juga dikaitkan dengan isu semasa iaitu isu sensitiviti agama. Baiklah, dari sudut pengenalan pula saya ingin menceritakan sedikit tentang isu tajuk kajian kami iaitu isu sensitiviti agama dari sudut pengaruh Islam liberal dalam filem Mentega Terbang. Seperti kita tahu, liberal ialah bebas, tapi apakah definisi dari sudut istilah? Liberalisme merupakan satu falsafah atau kepercayaan yang meletakkan kebebasan individu sebagai satu nilai politik yang paling tinggi. Di Malaysia ini, fahaman liberalisme merujuk kepada kepercayaan dan pendirian masyarakat yang beragama Islam yang mengangkat kebebasan sebagai prioriti mereka sehingga menyebabkan wujudnya terma Islam liberal. Sedangkan setiap umat Islam perlu patuh dengan hak-hak dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT demi menjaga akidah kita sebagai umat Islam. Jadi, apakah prinsip-prinsip liberalisme? Yang pertama termasuklah sekularisme, pluralisme dan juga kebebasan berijtihad. Apakah itu sekularisme? Sekularisme merupakan fahaman yang mementingkan hal-hal duniawi dan meninggalkan syariat-syariat Islam di belakang. Seperti mana diorang beranggapan syariat-syariat tersebut tidak lagi diguna pakai dan lapuk serta ketinggalan zaman. Apakah pluralisme? Pluralisme merupakan penerimaan terhadap semua agama menjadi satu, di mana tiada yang mutlak dan tiada yang eksklusif. Mereka menganggap semua agama adalah satu. Prinsip yang kedua ialah hak individu diutamakan berbanding keharmonian masyarakat, serta mengamalkan nilai-nilai liberal sebagai nilai universal dalam kehidupan seharian. Prinsip ketiga, membenarkan pentafsiran secara rasional dan membuta tuli Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kita tahu Islam amat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah kerana kita mengamalkan aswaja iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan prinsip yang terakhir sekali, menolak syariat Islam dengan membenarkan dan mengamalkan apa yang diharamkan oleh ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Jadi, apakah punca wujudnya isu liberalisme dalam agama Islam khususnya di negara kita, Malaysia? Hal ini demikian kerana wujudnya kepelbagaian etnik yang membentuk komuniti masyarakat di Malaysia. Kita semua tahu masyarakat Malaysia kaya dengan masyarakatnya yang berbilang bangsa, kaum, agama dan latar belakang. Jadi tidak hairanlah isu liberalisme ini wujud dalam negara kita, khususnya dalam komuniti Islam. Kedua, wujud situasi-situasi tertentu yang menjadi pemangkin kepada perbalahan antara kaum dan agama ini. Contohnya, sebuah filem bertajuk Mentega Terbang telah menimbulkan kontroversi kerana dikatakan telah menyentuh sensitiviti beragama dari sudut Islam liberal, di mana ianya bercanggah secara terang-terangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Dalam babak pertama, kita dapat lihat isu yang ditimbulkan adalah isu mempersendakan agama Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana anjing merupakan najis mughalazah dan telah dicatatkan di dalam Al-Quran sebagai haram untuk disentuh oleh umat Islam. Perbuatan Aisyah yang menganut agama Islam menyentuh anjing dengan sengaja adalah haram dan juga dianggap mempersendakan agama Islam kerana mengabaikan hukum yang telah ditulis di dalam Al-Quran. Seterusnya, di dalam babak yang kedua ini memperlihatkan tentang Aisyah yang mempertikaikan ganjaran Allah SWT di dalam Al-Quran.
Hal ini kerana Aisyah mempersoalkan tentang kewujudan syurga dan neraka, dan dia percaya bahawa di dalam kitab Bible juga turut mengatakan bahawa terdapat ganjaran syurga buat manusia selepas mati. Selain itu, Aisyah turut mempertikaikan ganjaran syurga di dalam Al-Quran, iaitu manusia hanya berbuat baik semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dan masuk ke syurga. Aisyah seolah-olah ragu dengan ganjaran syurga yang akan diberikan kepada setiap umat Islam. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Keinginan umat Islam bagi dimasuki ke syurga telah mempengaruhi umat Islam supaya sentiasa melakukan ibadah dan sentiasa berbuat baik. Seterusnya, filem ini bukan sahaja menyentuh tentang mempersendakan agama Islam, malah ia juga mempersendakan agama lain. Sebagai contoh, dalam filem Mentega Terbang ini telah menunjukkan bahawa Suresh, iaitu seorang lelaki beragama Hindu, telah memakan kari daging lembu dengan secara sengaja. Hal ini telah membangkitkan kemarahan penganut agama Hindu kerana mereka sepatutnya wajib taat dengan ajaran ahimsa, iaitu tidak memakan dan membunuh lembu. Mereka juga percaya bahawa lembu merupakan binatang yang suci dan harus diagungkan kerana ia merupakan lambang Tuhan. Babak ke-40 ialah babak di mana ayah Aisyah menukar pakaian dan auratnya tidak disensor. Seperti yang kita sedia maklum, mana-mana yang telah menonton filem Mentega Terbang pasti tahu sudah jelas ditunjukkan dalam filem tersebut aurat ayah Aisyah daripada punggung sehingga mencapai lutut. Ini menyentuh konsep menutup aurat dalam Islam. Seperti kita tahu, mana-mana lelaki atau perempuan yang telah mencapai umur balik, di mana perempuan setelah datangnya haid dan lelaki telah bermimpi, wajib buat mereka menutup aurat daripada dilihat daripada para ajnabi dan juga bukan muhrim. Kebiasaannya, topik aurat ini seringkali dicampakkan kepada wanita, sedangkan lelaki juga ada aurat-aurat yang harus ditutupi dan dipraktikkan oleh mereka dalam kehidupan. Terdapat banyak pendapat fuqaha tentang aurat lelaki ini, tetapi yang sering diguna pakai ialah aurat lelaki Islam adalah dari pusat sehingga lutut dan wajib ditutup daripada pandangan ajnabi dan juga bukan muhrim. Jadi jelaslah babak dalam filem ini seolah-olah mempersendakan agama Islam, sedangkan kita sebagai umat Islam wajib menutup aurat. Seterusnya ialah babak kelima, iaitu Aisyah mencuba paus daging babi yang dibeli oleh Suresh. Seperti yang kita tahu bahawa babi ialah haiwan yang haram dimakan ataupun disentuh. Akan tetapi Aisyah, iaitu seorang yang beragama Islam, ingin mencuba paus tersebut seakan dia tidak tahu apa itu hukum memakannya. Aisyah mempersoalkan kenapa Suresh boleh memakan daging lembu, padahal agamanya iaitu Hindu melarang untuk Suresh memakan daging tersebut. Di sini kita dapat lihat bahawa seolah-olah Aisyah seakan pelik kenapa Suresh dapat makan daging lembu dan kenapa Aisyah tidak dapat memakan daging babi tersebut. Seterusnya babak ketujuh, iaitu di mana Aisyah telah mempersendakan agama Islam dengan meminum holy water kepunyaan Suresh. Ketika itu, Pakcik Kasim berada di halaman rumahnya melihat Aisyah sedang meminum holy water kepunyaan Suresh. Pakcik Kasim telah melarang Aisyah untuk mengambil apa-apa barang daripada kawan-kawan Kristian Aisyah. Akan tetapi, Aisyah tidak berpuas hati apabila Pakcik Kasim melarangnya untuk meminum holy water tersebut kerana akan menyebabkan lidah keras untuk mengucap dua kalimah syahadat. Akan tetapi, Aisyah berdegil untuk meminum air holy water tersebut di hadapan Pakcik Kasim. Hal yang sebenarnya ialah holy water itu hanyalah air mineral biasa. Walau bagaimanapun, kita sebagai umat Islam tidak sepatutnya mempersendakan agama Islam dengan meminum air holy water tersebut. Dalam babak ini pula, telah menjelaskan bahawa ayah Aisyah telah memberi kebebasan kepada Aisyah untuk menganut agama lain selain agama Islam. Sedangkan mengikut syariah Islam, sekiranya ibu bapa yang menganut agama Islam, maka anaknya merupakan orang yang menganut agama Islam. Oleh itu, jika Aisyah menganut agama lain, maka ia boleh dijatuhkan sebagai murtad. Selain itu, ayah Aisyah telah dipengaruhi oleh fahaman liberalisme kerana membuat tindakan memisahkan agama tanpa berpandukan Al-Quran dan hadis.
Oleh itu, babak ini telah ditentang oleh masyarakat Islam kerana dikhawatiri golongan muda akan terpengaruh dalam mengamalkan falsafah liberalisme. Di samping itu, babak ke-8 pula menunjukkan bahawa Aisyah dan ibunya percaya pada kelahiran semula selepas mati. Menurut babak yang terdapat di dalam filem Mentega Terbang ini, Aisyah berkata bahawa rakannya Suresh percaya di dalam agama Buddha mengamalkan konsep kelahiran semula. Hal ini demikian kerana jika seseorang itu mengerjakan amalan yang baik semasa di dunia, maka ia berpotensi untuk dilahirkan semula dengan kelahiran yang lebih baik. Dalam konteks ini, kepercayaan roh akan dihidupkan semula adalah bertentangan dan bercanggah dengan ajaran Islam. Sebagai umat Islam, Aisyah dan ibunya seharusnya menentang kepercayaan Suresh yang akan menurunkan iman mereka dan akan menipiskan kepercayaan mereka terhadap ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada babak 9 pula kita dapat lihat di mana Aisyah sedang mencari tentang upacara kematian dalam masyarakat Sulawesi yang dianggap cool melalui capaian internet. Suresh kemudian bertanya kepada Aisyah sama ada upacara tersebut turut diamalkan di dalam agama Islam. Aisyah lalu menjawab, orang Islam akan mengebumikan jenazah sejurus setelah kematian, seakan menyatakan bahawa orang Islam sengaja mahu cepat-cepat move on daripada sesuatu kematian. Kata-kata ini justru menyentuh sensitiviti agama Islam kerana dalam Islam sesuatu penyegeraan proses pengebumian dijadikan kerana mempunyai hikmah yang baik dan penangguhan sesuatu pengebumian itu haruslah mempunyai sebab yang kukuh. Jadi, seterusnya babak yang terakhir sekali iaitu babak yang ke-10 di mana babak Aisyah menerangkan kepada Suresh tentang agama lain dan juga mengagung-agungkannya. Seperti yang kita tahu, watak Aisyah dalam filem Mentega Terbang ini merupakan seorang wanita Islam yang sedang mengkaji agama-agama lain bagi membuat pilihan tepat dalam kehidupannya. Dalam babak ini, beliau menunjukkan rasa teruja dan merasai kehebatan agama lain sedangkan ianya salah dalam agama Islam. Setiap sesuatu perkataan yang dimulakan dengan iktikad, niat dalam hati, perkataan atau perbuatan yang berbaur menyekutukan Allah dikira kufur. Hal ini demikian kerana kita tidak yakin dengan akidah dan tauhid yang kita pegang dan merasakan agama lain lebih hebat daripada agama kita, seolah-olah kita percaya kepada Tuhan kepada agama yang lain. Majoriti ulama' berpendapat bahawa seorang Muslim yang mengagungkan syiar-syiar agama lain boleh jatuh ke lembah kekufuran. Jadi, tindakan Aisyah ini yang telah mengagungkan agama lain seolah-olah keluar daripada Islam dan melanggar segala syariat akidah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh itu, kesimpulannya ialah Islam merupakan agama yang syumul, menyeluruh dan juga sempurna di mana setiap hak-hak dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT membawa kebaikan kepada hamba-hambanya dan sesuai dengan peredaran zaman. Islam merupakan agama yang menjaga penghormatan kepada Allah SWT, menjaga hubungan baik sesama manusia, menjaga keadilan, kebijaksanaan dan juga menjaga keamanan dunia. Liberalisme ataupun kebebasan tanpa batas tidak sewajarnya diterapkan dalam mana-mana agama kerana kita mempunyai prinsip kita sendiri di setiap agama dan janganlah kita menegakkan kebebasan tanpa batas hanya untuk kehidupan yang moden. Sekian, terima kasih.